الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيا معاشر المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله فقد كره الله لقاءه. رواه Tirmidzi wa qala hadis hasanun sahih. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, telah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan rahmat-Nya yang dikurniakan kepada kita sangatnya banyak. Dan hendaklah kita mengetahui bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mempertanyakan segala-galanya yang apa kita hidup di dunia ini, daripada mana rezeki yang kita dapat dan ke mana kita infak, dan bagaimana keadaan kita semuanya akan ditanya di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, di sana sini terdengarnya permusuhan, perkelahian dan perpecahan dari kalangan umat Islam, baik pun di negara Arab, di negara milik umat Islam, di negara yang umat Islam hanya sedikit saja akal yang muslimin. Di sana juga terdengarnya perpecahan dan perkelahian sesama umat Islam. Maka tak dapat tidak kepada umat Islam hendaklah memperbaikan mereka dengan cara yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ulama Islam ada menyatakan mula-mula permulaan perpecahan dari kalangan umat Islam adalah permulaan fitnah pelakunya setelah Utsman bin Affan dibunuh. Setelah datangnya pemberontak daripada Mesir, daripada usaha Abdullah ibn Sabah, bapa munafik yang berada di kota Madinah di zaman itu. Mereka berusaha, akhirnya mereka berjaya membunuh Utsman bin Affan. Selepas pembunuhan Utsman bin Affan inilah menjadi punca yang pertama perpecahan, perkelahian umat Islam sampai ke hari ini. Dan perpecahan ini Allah perlu kita memperbaiki. Bagaimana ahli sejarah menyatakan, itu hadis diceritakan daripada Imam Al-Bukhari, ketika pemberontak datang daripada Mesir dan likun umur Utsman bin Affan, maka sebelum daripada pemberontak datang daripada Mesir, berita diketahui oleh Sayyidina Ali, oleh berapa oleh sahabat Nabi, Ali dan anaknya Hasan dan Husain dan lain-lain lagi dari kalangan para sahabat Ansar dan Muhajirin. Mereka menunggu menjaga rumah Khalifah Islam Utsman bin Affan. Tetapi setelah musuh Islam datang, pemberontak daripada Mesir yang terdiri daripada umat Islam, mereka tidak berpuas hati terhadap Khalifah Utsman bin Affan, kerana Utsman bin Affan melantik ahli-ahli kerajaan, pembesar-pembesar kerajaan terdiri daripada keluarga dan walinya. Sebenarnya ulama sejarah menyatakan bahawa Utsman memang benar mereka mengambil orang-orang daripada keluarganya, tetapi mereka ini terdiri dari kalangan sahabat yang lama, sahabat Nabi daripada Makkah dan daripada Ansar Madinah,
dan mereka berupayaan dan mampu dalam membawa pimpinan yang mereka ditugaskan oleh Utsman bin Affan. Bukan arti Utsman bin Affan memilih semata-mata keluarga, bahkan mereka yang mempunyai sesuatu untuk memegang peraja pemimpin. Apabila pemberontak datang daripada Mesir untuk nak membunuh Utsman bin Affan, Utsman lari supaya orang Islam tidak berperang dengan mereka. Baik pun Ali dan anaknya Hasan Hussein. Dan Utsman naik ke atas rumahnya. Maka hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Apabila mereka likun nak bunuh Utsman bin Affan, maka Utsman berkata, adakah kamu mengetahui ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salatin zina ba'da ihsanin aw irtidadin ba'da islamin aw qatala nafsan bighairi haqqin faqutila bihi fa wallahi ma zanaitu fil jahiliyah wala fil islam ولو قتلت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبما تقتلونني. Utsman naik ke rumah dekat atas dia dan dia berkata, kenapakah kamu mau membunuh saya? Sedangkan Rasulullah berkata, tidak berhak membunuh darah seorang muslim melainkan dengan 3 perkara saja. 1, orang berzina setelah merasai wadi yang halal. Yang kedua, iaitu orang murtad setelah memeluk agama Islam. Yang ketiga, orang yang bunuh diri dan membunuh jiwa manusia, maka dibalas dengan qisas. Ketiga-tiga golongan ini saja berhak dibunuh. Maka aku tidak pernah berzina semasa jahiliyah dan semasa Islam. Dan aku juga tidak membunuh manusia, dan aku juga tidak murtad sejak aku membayar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabima taqtulunani, kenapakah kamu mau membunuh aku? Di tengah-tengah umat, Utsman bin Affan ucap hadis Nabi ini datang pada melakir rumah Utsman bin Affan dengan pedang terbunas. Akhirnya mereka catat ke Utsman bin Affan mati. Di waktu Utsman bin Affan mati inilah menjadi fitnah yang besar. Pertamanya mereka membunuh Utsman, darah Utsman terhara dibunuh, dan mereka membunuh Utsman bin Affan di bulan haram, dan mereka membunuh Utsman di Al-Haram, Haram Madinah, adapun di kawasan Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. Dengan itu, sahabat lantiklah Ali bin Abi Thalib jadi khalifah selepas Utsman bin Affan. Di waktu ini Aisyah dan para sahabat, terdiri dari para sahabat yang besar, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan beberapa orang lagi dari kalangan isteri-isteri Nabi, mereka mengadakan umrah di kota Makkah dan Mukarramah. Apabila Aisyah mengetahui pembunuhan Utsman bin Affan dan lantik Ali menjadi khalifah, maka di sana timbullah berita bahawa Ali lah yang usaha membunuh Utsman bin Affan. Sedangkan pembunuhan Utsman bin Affan ini perancangan daripada Abdullah ibn Sabah dengan guna orang Islam yang baru daripada Mesir usaha membunuh Utsman bin Affan. Sidang Jumat Haram Islam. Dengan hal ini Aisyah bangun di tengah khalayak ramai di atas asasnya dia sebagai ummul mukminin. Dia berkata, kita tidak boleh membiarkan, bahkan kita kena tutup balas darah Utsman bin Affan, kerana dia kekasih Nabi dan dia merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai an-nuraini, 2 orang anak perempuan Nabi menjadi isteri Utsman bin Affan. Aisyah membawa tentera. Asalnya Aisyah hendak kepada Madinah, tetapi tidak ada kali ini. Aisyah pergi ke Dimishq. Aisyah pergi ke Dimishq dengan membawa tentera Islam yang bertujuan untuk nak minta Khalifah Ali supaya membunuh Utsman bin Affan. Ketika ini Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah bersama dengan Aisyah, sedangkan Abdullah bin Umar bin Khattab dia juga berhizbah bersama dengan Aisyah dalam
mengerjakan umrah di kota Makkah di Baitul Haram. Tetapi Abdullah bin Umar kata, dia kata, aku tak mau sekiranya kalau kamu mau pergi ke Dimashq, dan aku takut timbul pecah belah di kalangan manusia. Sebab Abdullah bin Umar berkata, dia ingat satu ucapan ayah dia Umar berkata, ketika ayahnya ditikam oleh Abu Lu'lu' di waktu salah subuh, maka ayah dia panggil Ibn Abbas dan beberapa pembesar sahabat supaya nak latih khalifah selepas dia. Maka Umar berkata, dia syuruh Uthman bin Affan dan disetujui oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Tetapi di waktu yang sama, Abdullah cerita kata, aku juga budak-budak lagi. Ayahku cerita kata, kamu jangan berpecah belah di kalangan muslim. Maka Abdullah kata, apabila aku dengar ayahku kata jangan berpecah, jangan kelahi, berperangi di kalangan umat Islam, aku menangis dan aku keluar air mata. Sebab aku tahu ayahku ni bukan terima wahyu dari Allah Ta'ala. Kerana wahyu dah selesai, Nabi wafat. Tapi setiap kata ayahku ni dengan ilmu kasyafah, ilham yang Allah bagi pada ayahku ni, kebanyakan yang benar dan betul. Setiap ucapan. Jadi kalaulah ayahku kata jangan berpecah belah dari kalangan umat Islam, aku yakin selepas pada ini umat Islam akan berpecah. Dengan sebab inilah Abdullah bin Umar berkata, buat keputusan dia, saya tak mau dengan Aisyah, tak mau pergi kerana takut timbul perpecahan dari kalangan umat Islam. Apabila Aisyah sampai ke Dimashq, maka berita sampailah pada Umar ibn Khattab, berita sampailah pada Uthman bin Affan. Maka Uthman bin Affan juga buat persiapan tentera lebih 5,000 orang tentera untuk nak mempertahankan tentera yang dipimpin oleh Aisyah. Di waktu yang sama, Hasan anak Ali bin Abi Thalib minta jangan pergi ayah kerana takut perpecahan perkelahian sama umat Islam. Akhirnya Ali bersama tentera dia dan Aisyah bersama tentera di Dimashq. Maka di sana timbullah perbincangan dan perdamaian dari kalangan umat Islam. Ali hantar wakil dia Muhammad bin Qaqqah untuk lagi buat perdamaian dengan Aisyah. Akhir berlakulah perdamaian di antara Aisyah dan Ali. Setelah berlaku perdamaian tidak berperang antara Ali dengan Aisyah, Abdullah bin Sabah ni dia tahu kalaulah Ali dan Aisyah bersatu, tidak timbul perpecahan dan perkelahian, sudah tentu kerajaan Ali akan tangkap dan kisah dan bunuh semua orang pemberontak yang buat perancangan membunuh Uthman bin Affan. Lalu di waktu mana dia bagi dua puak tentera dia, sebelah oleh Aisyah dan sebelah oleh Ali. Tentera sebelah oleh Aisyah dibunuh oleh Ali. Tentera di sebelah Ali diserang oleh Aisyah. Lalu itulah Ali kata Aisyah kena damai berjaya tak saya berperang. Akhirnya mereka berperang bunuh. Kumpulan kita dengan sekejap. Begitu juga sebelah Ali, Aisyah berkata demikian itu. Akhirnya timbullah peperangan dari kalangan umat Islam, sesama umat Islam yang terdiri daripada mereka yang dekat dengan Nabi SAW. Daripada isteri Nabi yang Nabi kasih sekali Aisyah, dan daripada menantu Nabi yang Nabi kasih sekali Ali karamallahu wajhah berperang. Ulama sekarang mengatakan dari kalangan sahabat yang terlibat dalam perang 40 habis sahabat. Yang lain tak tanazul, tak saya perang dan tak saya sebelah Ali dan tak saya tak mau sebelah Aisyah. Apabila berperang, maka dalam berperang ini benarlah ataupun kemenangan berada di pihak Ali karamallahu wajhah. Setelah selesai perang, sebelum selesai perang mereka tangkap Aisyah dan mereka hantar kepada Hijaz dengan cara sempurna dan terhormat. Setelah selesai perang, Ali bersama dengan pedanya, kita berjalan, kita didapati di sana berjumpa dengan satu mayat. Dengan satu mayat Talhah bin Ubaidillah. Dia sahabat Nabi. Talhah bin Ubaidillah ini di antara orang yang Nabi paling kasih. Dan dia dari kalangan orang yang dapat kegembiraan dengan ahli syurga. Ali apabila dia tengok Talhah mati, maka dia menangis. Dia ambil turun pada kuda dia ambil Talhah, kita di atas riba dia satu pasir-pasir yang berada di Talhah. Lalu dia ucap satu ucapan
sebagian ulama sejarah tulis, dia kata azizun alayya an araka majzulan tahta nujumis sama. Azizun alayya an araka majzulan tahta nujumis sama. Alangkah beratnya di atas aku ini melihat engkau dibunuh majzulan, harga ada sembelih di bawah bintang-bintang langit. Karena semua bintang menjadi saksi pada Allah Subhanahu wa taala di atas kematianmu di zaman khalifah. Ini perasaan berat dari anak Ali. Karena Ali bukan dia lagi berat, nak jaga tertentu dalam agama Islam. Dan Ali kata lagi, apabila dia tengok Talha, dia kata rahmatullah ya Aba Muhammad, telah rahmatkan Allah akan kamu ya Aba Muhammad, wahai Talha. Wallahi wadidtu anni kuntu muttu qabla hadzal yawm bi 20 sana. Demi Allah, alangkah baiknya sekiranya aku ini mati sebelum daripada hari ini 20 tahun yang lalu. Kalaulah aku mati dalam 20 tahun yang lalu, sudah tentu tidak berlaku perancangan di zamanku ini. Tapi dengan takdir Allah, aku mati selepas daripada itu. Aku mati di zamannya. Aku belum mati di zaman itu. Ali dia ingin kalau dia mati di zaman Nabi, mati dia belum punya zaman ini waktu gembira senang lagi. Tapi dengan takdir Allah dia mati. Karena Ali dia ingat satu kisah dan sahabat Nabi nama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ni dalam peperangan Badar dia kena bunuh. Apabila kena bunuh dia hampir-hampir nak mati, Nabi putus sahabat pergi jumpa dengan dia. Nabi kata mungkin kita lah kepada Sa'ad bin Mu'adz, aku sampaikan salam. Lalu tu sahabat pergi jumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat berkata, ya Sa'ad bin Mu'adz, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala assalamu alaika, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca assalamu alaika. Maka saya kata semoga Allah selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, apakah kamu dapat bauan? Maka Sa'ad bin Mu'adz, ma ajidu rihan illa rihal jannah. Aku tidak dapat bauan apa-apa melainkan bau syurga. Andai kata kalau dah aku mati di zaman itu, aku lebih senang, lebih bergembira lagi. Tapi aku mati, aku belum mati di zaman itu. Ini dia kata Ali tidak bawa perang. Di tengah-tengah Ali duka cita, Talha bin Ubaidillah dia kembali pula mendaki kuda dia, melihat pula seorang sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini merupakan kekasih Nabi juga, dan dia merupakan biyahnya Nabi karena dia suami bin Asma bin Abi Bakar, menantu Abu Bakar. Dia tengok kepala Zubair bin Awam dipotong, maka adik paling muda dia tak mau tengok. Sebab ada ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair bin Awam. Bagi tiap-tiap nabi ada pembantunya, dan pembantu aku ialah Az-Zubair bin Awam. Ali tengok Zubair bin Awam mati dan dia ingat hadis Nabi, maka cukup perasaan berat dan duka cita yang tak kuasa nak ambil. Maka Ali kembali ke rumah dia. Di tengah-tengah Ali kembali pada rumah dia, datanglah seorang daripada Mesir yang membawa sahabat Nabi yang orang Islam pada Mesir, yang membawa dekat Az-Zubair bin Awam kepada Ali bin Abi Thalib dan bersama dengan pegang Zubair bin Awam. Ali kata, alangkah aku duka cita sekiranya pedang ini berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat bergembira dengan pedang ini, dan pedang ini dapat menghilangkan duka cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di hari ini tuang pedang ini dah pun dibunuh. Maka seorang itu kata, ya adik, ya Amirul Mukminin, aku berada di pihakmu walaupun kamu mengaku di pihakku. Ali menjawab, tetapi aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bashir qatil Abu Sufyan bin nar, berilah berita kepada pembunuh Zubair bin Awam itu ialah dengan neraka. Kerana orang yang membunuh Zubair bin Awam adalah mereka ini termasuk orang pemberontak Utsman bin Affan, dan mereka ini merupakan pengkhianat terhadap kerajaan Islam. Syekh Waqi rahimahullah, seorang ulama Mesir sekarang berada di Saudi,
Dia telah merumuskan dalam sejarah perancaman ini, satu, perpecahan umat Islam adalah daripada tangan yang ketiga pada musuh-musuh Islam. Adapun orang Islam yang berdengki pada umat Islam. Al-mu'min al-mahsud, mu'min yahsidud, mu'min yang berdengki terhadap umat Islam. Mereka ini juga berusaha supaya umat Islam perpecahan dan perkelahian dari kalangan umat Islam. Sidang Jumat dihormati sekalian. Dalam peperangan Jamal ini, satu peristiwa yang kita mesti mengerti bahwasanya musuh Islam yang berusaha membunuh Khalifah Utsman bin Affan, dan mereka juga tidak mau supaya kerajaan Islam berterusan. Dengan hal ini mereka berusaha, tapi sebelah Ali tak kuasa nak selesaikan dengan cara cepat mungkin, kerana sebahagian daripada orang yang mula-mula baiat buat ikat setia dengan Ali terdiri daripada puak pemberontak Utsman bin Affan. Sehingga Ali pernah latih Malik al-Asdar. Malik Asdar ini adalah terdiri daripada orang yang orang yang usaha membunuh Utsman bin Affan. Tapi Ali pernah latih Malik Asdar menjadi gubernur presidensi dengan ganti Pak Utsman Amr bin As. Dulu Amr bin As di zaman Umar bin Khattab, juga di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Ali latih Malik al-Asdar. Sedangkan Malik ini terdiri daripada pemberontak atau membunuh Utsman bin Affan. Orang yang tidak sama membunuh Utsman bin Affan. Itu kelam kabut perkara yang berlaku politik dalam menghadapi kerajaan Islam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa bi rahmatillah katsiran. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah.